Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah dari kelas 5 Kurtubi. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi pengeluaran makanan di bawah tajuk nutrisi dan teknologi makanan. Tujuan teknologi pengeluaran makanan adalah untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Antara langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan termasuklah meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu dan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Apakah pula cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara? Mari kita lihat. Terdapat pelbagai usaha yang dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta di Malaysia. Sekarang, mari kita telitikan satu persatu. Pertama, penggunaan baka yang bermutu. Penggunaan baka yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Sebagai contoh, kelapa sawit ternera mempunyai ciri-ciri seperti berbuah lebat, mempunyai isi rong yang besar, sabut yang tebal, tempurung yang nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Belimbing bintang emas pula berwarna kuning keemasan, manis dan rangup, manakala betel eksotika bersaiz besar dan mempunyai isi yang manis. Bagi lembu mafriwal, lembu yang berbaka ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan iklim tropika. Seterusnya, ayam akaputra dapat membesar dengan cepat dan mempunyai tekstur daging yang menyerupai ayam kampung. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu dapat diperolehi melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Apakah pula ciri-ciri baka yang bermutu? Ciri-cirinya adalah rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca melampau, penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah, daging, susu dan buah yang lebih bermutu, hasilnya banyak serta cepat tumbuh dan matang. Cara yang kedua, penggunaan teknologi moden. Mesin pengisar dan mesin pengisi cecair digunakan untuk mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Pengklonan pula dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Penggunaan jentera seperti traktor, jentolak dan jentuai dalam teknologi moden dapat mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Seterusnya, bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Drone juga digunakan dalam proses semburan pestisid bagi menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Ketiga, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Agensi atau industri memberi pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian. Antara agensi atau industri yang bertanggungjawab adalah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Yang keempat, penyelidikan dan pembangunan. Antara agensi, universiti atau institusi penyelidikan dan pembangunan yang meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan di Malaysia adalah Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan, Lembaga Kemajuan Pertanian dan Industri Makanan, Universiti Putra Malaysia di bawah Fakulti Sains dan Teknologi Makanan dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kelima, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimal. Cara mengoptimumkan penggunaan tanah dan kawasan perairan adalah dengan mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau peternakan, menyuburkan kawasan tandus, membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau peternakan yang kekurangan bekalan air, mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur marin, dan mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur air tawar. Info tambahan, terdapat dua teknik pertanian yang tidak menggunakan tanah, iaitu aeroponik dan hidroponik.
Yang keenam, pengurusan tanah yang cekap. Perkara ini melibatkan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Pendekatan untuk pengurusan tanah yang cekap adalah yang pertama, penggiliran tanaman seperti gambar yang di bawah. Kedua, tanaman campuran dan yang ketiga, penanaman teres. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan penggunaan racun serangga. Contoh haiwan perosak adalah seperti tikus, belalang dan juga siput. Kawalan biologi adalah kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasitisme yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Berikut merupakan contoh kawalan biologi antara penyengat dengan telur rama-rama dan antara burung hantu jelapang dengan tikus. Antara kelebihan kawalan biologi adalah lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan, tidak menyebabkan perosak tanaman berdaya tahan dan lebih murah. Kelemahannya adalah mengambil masa yang lebih panjang, sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup, memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa dan parasit menjadi tidak terkawal. Ingat, kawalan biologi tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Berikut merupakan contohnya. Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton.